بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah tuan-tuan, masih lagi kita di dalam program My Quran Time, baca, faham, amal. Mungkin tidak terlewat lagi untuk saya mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan yang kita telah lakukan ketika 10 hari yang awal Zulhijjah. Begitu juga moga Allah terima korban yang kita telah laksanakan. Jadi insya-Allah pada hari ini tuan-tuan, kita akan mentadabbur daripada halaman 543. Ya, 543 saya bagi tahu supaya tuan-tuan bolehlah siap-siap buka, dan alhamdulillah hari ini kita ditemani juga ya oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Selamat hari raya Ustaz. Sama. Berapa banyak daging kita dah makan ni Ustaz? Allahu akbar, masya-Allah. Barakah insya-Allah. Insya-Allah. Dia macam ni Ustaz. Ya. Kalau makan ikut kadarnya barakah. Ya. Kalau makan tak ikut kadarnya mudarat jadinya. Betul. Lagi-lagi untuk orang yang sakit gaut kan. Jangan kena jaga-jaga tu. Betul. Allah, daging merah. Itulah, itu bahaya je tu. Itu bahaya dia. Jadi makan kenalah ikut kadarnya. Jadi insya-Allah seperti yang kita sebutkan tadi, halaman yang ke 543 tuan-tuan, jangan lupa untuk like dan share ya Facebook kita supaya orang-orang yang lain tidak terlepas daripada mengikuti My Quran Time ya. Dan kita mulakan majlis kita juga dengan sedikit doa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mungkin kita boleh lihat dahulu sinopsis yang insya-Allah akan tertera di skrin tuan-tuan. Pertama sekali, kumpulan ayat yang pertama adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi semua makhluk. Dan kumpulan ayat yang kedua daripada ayat yang ke-8 sehinggalah ayat yang ke-10, penjelasan tentang rencana orang Yahudi dan adab serta etika berbisik-bisik. Kemudian kumpulan ayat yang ketiga pula membincangkan tentang adab dan etika menghadiri majlis dalam Islam, iaitu ayat yang ke-11. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Tirmizi untuk membaca terlebih dahulu daripada ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-9. Falyatafaddal mashkura. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadil Dr. Muhammad Arif atas pencerahan awal ataupun sinopsis yang telah dibacakan sebentar tadi. Muka surat 543 dan dapat gambaran tentang ayat apa yang akan kita baca, dan selepas daripada pembacaan insya-Allah sama-sama kita mendengar kupasan dan tadabbur. Mudah-mudahan sudah pasti ayat-ayat Allah yang begitu indah dan mempesonakan ini, bahkan lebih daripada itu, ia adalah merupakan satu kompas ataupun manual dalam kehidupan kita insya-Allah. Kita baca terlebih dahulu 3 ayat daripada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9.
Mungkin banyak makan daging Ustaz. Ya. Suara tak apa nak clear mana. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan insya-Allah. Kalau tak sampai jawab pun okey dah. Oh, jawab okey. Kalau tak sampai juga doktor kena terus. Allah. Okey. Baik, jom sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Sadaqallahul Azim. Tidakkah engkau terfikir bahawa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Tiada berlaku bisikan antara 3 orang melainkan dialah yang keempat, dan tiada berlaku antara 5 orang melainkan dialah yang keenam, dan tiada yang kurang dari bilangan itu dan tiada yang lebih melainkan dia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Tuan-tuan, ayat ini menegaskan kepada kita bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala perkara. Ya. Kalau kita nak lebih memahami tentang ayat yang ke-7 ini, mungkin tuan-tuan boleh buka halaman yang ke-542 ayat yang terakhir. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Semasa mereka semua dibangkitkan untuk hidup semula oleh Allah pada hari kiamat. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah lakukan. Ahsahullahu wa nasu. Allah menghitung amalan-amalan mereka satu persatu sementara mereka telah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan ingatlah, Allah menjadi saksi atas setiap sesuatu. Kemudian barulah disebutkan tentang ayat ini yang menyebut bahawa Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi.
Kemudian didatangkan dengan satu gambaran. Ya. Yang mana kalau kita fikirkan apa kaitan gambaran ini dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana Allah menyebut tidak ada orang yang kalau 3 orang berbisik, Allah adalah orang yang keempat, dalam erti kata setiap apa yang dibisikkan, setiap apa yang digosipkan sesama mereka, Allah mengetahui. Kerana kita pun sedia maklum bahawa Allah mengetahui segala apa yang kita sebut secara zahir ataupun apa yang kita sebut secara tidak zahir, secara sembunyi. Di dalam suratul Mulk, saya yakin ramai di luar sana yang hafal surah Al-Mulk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa asirru qaulakum aw jaharu bih. Kamu cakaplah secara sembunyi-sembunyi ataupun kamu zahirkanlah percakapan kamu itu, innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terbuku di dalam hati kamu. Maksudnya bukan sebelum kita nak keluar bercakap tu, bukan perkataan tu, sebelum dia keluar daripada mulut kita, idea yang terbentuk dalam hati kita itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini menyebut, kalaulah ada berlaku gosip, kalaulah berlaku bisikan antara 3 orang, maka Allah adalah orang yang keempat. Kalaulah berlaku antara 5 orang, maka Allah adalah orang yang keenam. Ibaratnya macam tu. Dalam erti kata, Allah mengetahui segala apa yang mereka bisikkan. Wala adna min dhalik. Kalaulah angka tu lebih kurang lagi daripada tu, katakanlah di kalangan 2 orang, maka Allah tahu juga. Kalau lebih daripada itu, Allah tahu juga. Kan? Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bukan terhad kepada hanya satu kumpulan gosip, ya Ustaz. Kita kadang-kadang gosip ni sana dan sini. Tengok saja zaman sekarang macam-macam gosip ada. Kan? Jadi Allah mengetahui setiap gosip yang berlaku. Katakanlah kalau kumpulan ini merencanakan sesuatu, Allah berada di situ. Maksudnya dalam erti kata Allah seolah-olah Allah berada di situ, Allah tahu segala benda. Kalaulah kumpulan sebelah sana pun melaksanakan yang sama, Allah juga tahu semua benda. Kemudian Allah menyebut thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkhabarkan kepada mereka apa yang telah mereka laksanakan pada hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, dalam setiap amalan yang kita lakukan, pastikan kita sedar bahawa Allah melihat segala amalan kita. Kalau tuan-tuan nak buat benda yang tuan-tuan rasa itu adalah maksiat, jangan lupa Allah ada juga melihat apa yang tuan-tuan sedang lakukan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ya. Jadi kita faham daripada ayat ini bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala benda yang ada di atas dunia dan juga yang ada di atas langit. Kerana berbicara ni bukan hanya orang dunia sahaja yang lakukan. Di kalangan para malaikat juga mereka pun berbicara antara satu sama lain, dan itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sebutkan mengapa didatangkan gambaran tentang bisikan. Kerana ini dikira pembuka kepada ayat yang selepasnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa. Tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad akan orang-orang yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik secara rahsia? Thumma ya'uduna limanuhu an. Kemudian mereka melakukan perbuatan yang telah dilarang itu serta mereka berbisik berkenaan hendak melakukan dosa dan pencerobohan. Wa yatanajawna bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Mereka berbisik berkenaan hendak melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam bukan dengan lafaz yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dan mereka berkata sesama sendiri, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Maka kita sepatutnya disiksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kita ucapkan itu. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Cukuplah untuk mereka neraka jahanam dan mereka akan dibakar di dalamnya. Fabi'sal masir. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ni membincangkan tentang satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ada beberapa golongan orang Yahudi dan juga golongan orang munafik yang mereka ini sentiasa berbisik-bisik antara satu sama lain. Mereka bergosip tentang apa? Tentang keburukan, tentang maksiat, tentang penghinaan terhadap orang-orang yang beriman. Kan? Bila mereka berbisik sesama mereka, kadang-kadang lalu orang yang beriman,
Kemudian mereka akan adalah dia punya apa kita panggil body language dia yang menunjukkan penghinaan terhadap orang yang beriman. Mungkin dia akan pandang, ya Ustaz, dia akan pandang, contoh dia pandang dengan lekeh, orang beriman datang dipandang dengan satu pandangan yang mana kalaulah orang beriman itu lihat, dia akan faham bahawa dia sedang dihina. Ya, yang mana seolah-olah pandangan orang munafik dan orang golongan Yahudi pada ketika itu seolah-olah orang beriman ni bodoh kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan itu membawa satu suasana yang tidak harmoni antara penduduk Madinah. Maka orang yang beriman pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perbuatan orang-orang Yahudi dan orang munafik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keharmonian penduduk Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan kita buat macam tu. Jangan kita wujudkan satu keadaan yang tidak harmoni antara sesama kita. Satu keadaan yang mana kita nak bermusuh-musuh antara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan membuat gosip-gosip yang sebegitu. Namun orang Yahudi dan orang-orang munafik ini, mereka enggan mendengar, mereka degil, mereka terus-menerus membuat perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebutkan dalam ayat ini, thumma ya'uduna limanhu an wa yatanajawna bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Mereka berbisik-bisik dalam amalan, dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Berbisik-bisik dengan permusuhan dan juga untuk menderhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita boleh faham? Apa yang kita boleh belajar daripada peristiwa ini, tuan-tuan? Di zaman kita ini, tuan-tuan, kalau kita lihat gosip di sana dan di sini, Ustaz. Kan? Dan lebih mudah untuk gosip itu tersebar bila mana kita guna Facebook dan juga Instagram dan juga apa-apalah, TikTok ke apa, saya pun tak adalah pandai sangat bab-bab tu, ya. Tapi gosip itu lebih mudah tersebar. Dan lebih malang lagi bila pemula gosip tu kita tak tahu siapa. Sebab bila mana satu-satu gosip itu tersebar, pemula dia kadang-kadang tutup akaun. Sebelum apa-apa, sebelum orang nak cari siapa yang mulakan, dia dah tutup akaun, dia dah lari. Dia selamatkan diri dia. Namun akibat daripada gosip tersebut menghasilkan ketidakharmonian, bahkan menghasilkan permusuhan. Ya. Jadi kita lihat kerana itu ramai orang yang dimalukan di media sosial. Dan ramai orang yang share bila benda-benda macam tu, bila benda-benda yang memalukan orang lain, yang menjatuhkan orang lain, ada segolongan manusia ni dia seolah-olah itulah benda yang dicari. Jadi kerana itu bila ada gosip yang memalukan orang lain, dialah orang pertama yang akan share tanpa usul periksa, tanpa soal selidik, itu yang dia buat. Maka samalah sahaja seperti perbuatan Yahudi dan golongan munafik ketika mana mereka di Madinah, menghasilkan gosip, sampailah orang beriman mulalah berburuk sangka antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi orang munafik, kerana mereka ini berada dalam kalangan orang Islam, namun mereka tidak sedar, namun orang beriman tidak sedar tentang kewujudan mereka. Kemudian disebutkan wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Dan ketika mana golongan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan memberi salam hormat dengan cara salam yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama tafsir, kadang-kadang mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang munafik ni dia akan kata apa? An'im sabahan. Iaitu kalau kita nak terjemah dia macam good morning. Datang kepada Nabi, good morning, kan? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar bila mana kita bertemu antara kita, bila mana kita berjumpa sesama kita, apakah lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum. Dan mereka ini sebab mereka nak menunjukkan bahawa kami ini, orang kata apa, lebih tinggi daripada kamu, kami ini lebih mulia daripada kamu, kami tidak mahu menerima ajaran kamu. Sebab tu bila berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menunjukkan good morning. Masakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedar bahawa itu merupakan satu sindiran daripada golongan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam, kan, ada lafaz yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita, iaitu assalamualaikum. Kadang-kadang kita tambah sikit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita tambah lagi, ada lagi tambahan-tambahan ke Ustaz? Boleh tambah lagi ke Ustaz? Sila. Bukan, maksud saya ada lafaz tambahan lagi ke? Kadang-kadang orang akan kata assalamualaikum, tambah lagi doa barakallahu fikum, kadang-kadang hayyakumullah, macam-macam doa yang kita lafazkan. Kerana ia bukan hanya sekadar salam hormat, bahkan ia adalah apa? Ia adalah doa untuk orang yang
kita jumpa tu. Jadi orang yang beriman, orang-orang munafik ini mereka enggan mendengar dan mereka memberi salam hormat yang lain. Bukan salah nak cakap good morning sesama kita, tetapi perlu didahului dengan salam umat Islam. Kemudian mereka mengatakan wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Dan mereka berkata dalam diri mereka laula yu'adzibunallahu bima naqul. Bukankah kita ni sepatutnya diazab atas apa yang kita sebut? Kan? Lebih-lebih lagi orang Yahudi. Diriwayatkan bahawa ada seorang Yahudi bila berjumpa dengan Nabi SAW, apa yang dia sebutkan? Dia sebut apa? Assalamualaikum. Bukan assalam, dia buang lam tu, berubah makna terus. Allah. Jadi apa? Kematian ke atas kamu. Maka Nabi SAW menjawab wa'alaikum, ke atas kamu juga, kan? Jadi kemudian bila mana mereka pulang sesama mereka, mereka bercakap sesama mereka apa? Kita ni sepatutnya kena azab, kan? Tapi kenapa tak kena pun? Nampak sangat Muhammad tu penipu, kan? Itulah apa yang mereka sebutkan. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha, cukup bagi mereka neraka jahanam, mereka akan memasukinya, fabi'sal masir, dan itulah tempat-tempat kembali yang buruk. Marilah kita lihat perkataan pilihan kita pada hari ini. Tuan-tuan boleh fokus pada skrin. Perkataan pilihan kita adalah pada ayat yang ke-11, iaitu nasyaza, yang kalau di dalam ayat yang ke-11 tu disebutkan wa idza qilan syuzu. Di sini kalau siapa yang belajar bahasa Arab, nasyaza ni fi'il madhilah, past tense. Adapun wa idza qilan syuzu tu adalah fi'il amr, maksud dia suruhan. Nasyaza di sini bermaksud bangun dan bangkit, dan ia 5 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan kita akan bincangkan ayat ini merujuk kepada apa. Kemudian kita pergi pula pada ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa dan pencerobohan ataupun permusuhan, apatah lagi perbuatan derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanajau bil birri wat taqwa, bahkan kamu berbisik-bisiklah dalam urusan kebajikan dan ketakwaan. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang mana kamu semua akan dihimpunkan kelak pada hari kiamat untuk dihitung amalan kamu dan menerima balasan. Apa yang dimaksudkan dan ayat ini dan apa kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, kita akan bicarakan sebentar lagi. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita hari ini raya kedua, doktor. Ya, raya kedua pada hari Tasyrik. Kita teruskan bertakbir, mudah-mudahan dengan kita membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita petunjuk, dan moga-moga ibadah kita di Malaysia ni kita lakukan ibadat korban. Mudah-mudahan benar-benar kita menghayati pengorbanan yang telah diasaskan oleh bapa kita, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam,
yang merupakan lambang pengorbanan, dan kita teruskan sunnahnya sampailah pada hari ini, dan mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahawasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang yang benar-benar bertakwa. Alhamdulillah. Sebelum kita nak melanjutkan bacaan ataupun tadabbur kita pada muka surat ini, kita belajar sedikit tajwid pada ayat yang yang ada perkataan bahasa Arab tadi. Kita lihat slide kita. Okey. Sempurnakan sebutan sifat hamas dalam ayat ini. Okey. Dalam ayat ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Banyak huruf sin yang berada dalam potongan ayat ke-11 ini, dan juga huruf sin ni antara sifat ni sifat yang hamas, maksud dia udara kita terlepas daripada makhraj. Jadi pautan kita pada makhraj itu tidak kuat. Juga seperti huruf fa yang berada dalam ayat ini, huruf ha ataupun Ustaz Atta selalu sebut huruf ha spicy kata dia. Ha spicy. Spicy. Okey. Maka huruf-huruf yang bersifat hamas ni memang dia agak lemah sedikit huruf tu. Maka kenapa lemah? Kerana dia berpaut tu tidak kuat pada makhraj. Dia pergi makhraj kemudian dilepaskan dengan udara ataupun angin. Jom kita praktiskan ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Huruf-huruf yang berangin bila kita sebut. Dan huruf sin juga walaupun dia lemah tapi dia ada satu sifat lain pula yang menjadikan dia kuat, iaitu sifat sofir. Bunyi itu walaupun dia lemah tapi desiran tu tetap dia bunyi kuat. Kenapa? Kerana dia ada satu sifat tambahan di situ, sifat sofir yang keluar daripada makhraj tu, hemburan suara seperti suara katalah kita tajwid sebut seperti suara binatang bunyi. Sebab tu kalau kita masuk dalam masjid, walaupun solat itu dilakukan secara sir, tapi kalau jemaah baca bismillah, dengar betul bunyi satu masjid bunyi itu desiran suara sifat huruf doktor. Maksud dia mereka menghayati dia punya sifat huruf tu ya. Masya-Allah. Masya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz Tirmizi atas penjelasan yang sangat jelas mengenai sifat al-hamas al-hamas. Jadi insya-Allah tuan-tuan di luar sana lepas ni boleh praktis lah ya. Bunyi macam tu ataupun dia apa fa pun sama betul macam tu lah. Boleh praktis di rumah. Tapi kalaulah si isteri kalau nampak suami dia buat benda macam tu, jangan pelik lah. Maksud dia baru tengok My Quran Time. Dia baru belajar tentang al-hamas ya. Terima kasih Ustaz. Jadi insya-Allah kita kembali pada halaman yang ke-543 ya, ayat yang ke-9. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, seperti biasalah saya nak memohon daripada Ustaz Tirmizi, saya passing baton balik pada Ustaz untuk membaca, tapi kali ini saya nak minta lain sikit. Angkat balik. Kan tadi Ustaz sudah baca ayat ke-9. Tapi yang ni sebab dia memandang dia ayat dia ya ayyuhallazina amanu. Memanggil orang-orang yang beriman. Jadi kita nak buat panggilan tu sekali lagi. Jadi nak mohon Ustaz supaya baca daripada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-11. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih doktor. InsyaAllah sahabat-sahabat, jom sama-sama kita teruskan bacaan kita daripada ayat yang ke-9 hingga ke-11 muka surat 543, penuh dengan panduan-panduan. Kalau kita tengok ayat ke-11 tu selalu kita dengar kan dibaca, tapi ada apakah fungsi ayat ini untuk sama-sama kita belajar. Sedang saya pun nak belajar juga pada hari ini, insya-Allah kita akan dengar sama-sama. Baik, kita baca ayat ke-9 hingga ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal 'udwan فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى
واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa dan pencerobohan. Apatah lagi perbuatan derhaka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan bertakwa, dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah, kerana kepadanya kamu semua akan dihimpunkan kelak pada hari kiamat untuk dihitung amalan kamu dan menerima balasan. Jadi ini adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau mereka mendengar satu-satu ayat yang mana ada panggilan ya ayyuhallazina amanu, mereka akan mendengar dengan memberi sepenuh perhatian kerana mereka ingin digolongkan dalam golongan tersebut. Kalau Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, kita buat cakna tak cakna, maksudnya kita tak ingin pun nak digolongkan dalam golongan orang yang beriman. Ya. Di dalam ayat ni Allah menyebut bahawa orang yang beriman, kalau mereka nak berbisik, kalau mereka nak bergosip, maka janganlah bergosip dengan benda-benda yang apa? Benda-benda yang dosa, yang boleh mengandungi permusuhan, yang boleh mewujudkan ketidakharmonian, bahkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kita menderhaka kepada perintah Allah dan Rasul. Ya. Kalau kita lihat pada ayat ini, bila mana Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhallazina amanu, kemudian sebelumnya diceritakan tentang golongan munafik, apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia kena ada perbezaan dalam tindak tanduk kita. Ya, dalam tindak tanduk kita. Kalau tadi dalam ayat yang sebelumnya diceritakan tentang golongan Yahudi dan munafik, perangai mereka sebagaimana yang kita telah sebutkan, adapun orang yang beriman, beginilah perangai kita. Adakah kita tidak dibenarkan bergosip? Tidak. Kan? Adakah kita tidak dibenarkan berbisik? Tidak. Allah membenarkan. Cuma apakah topik, apakah konten yang kita bawa? Kan? Kalau kita nak bergosip dalam benda-benda kebajikan, dalam benda-benda ketakwaan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam benda-benda dakwah, kita berbisik-bisik sesama kita manusia ni ustaz, memang tak boleh lari. Kadang-kadang gosip tu ialah menjadi mainan kehidupan, mainan hidup dia. Tetapi bukan kita kata jangan, tetapi kenalah dalam urusan ketakwaan dan kebajikan. Jadi di situ kita nampak bahawa Allah membenarkan, cuma pastikan dalam ruang kerangka yang dibenarkan syarak. Kan? Bahkan dalam ruang itu juga, kalau kita nak lihat, kalau kita nak berbisik-bisik juga, kalaulah kita membuat perdamaian antara dua pihak yang bertelangkah,
Kan? Orang-orang bergaduh, jadi kita berbisik-bisik sama kita sebab apa? Sebab nak mewujudkan keharmonian tersebut. Kita buatlah satu rencana yang mana boleh mendamaikan antara dua orang yang sedang bergaduh, mungkin antara suami isteri. Ini juga termasuk dalam albirri wat taqwa, dalam kebajikan dan juga ketakwaan. Kemudian Allah menyebut wattaqullah. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Takutlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Jangan kamu ingat kamu berbincang dua orang tu, kamu create gosip tersebut, Allah tidak tahu. Jangan kamu ingat apa yang kamu cakap kamu lepas kepada orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencatat. Tidak, Allah mencatat setiap apa yang kita sebut. Jadi takutlah kamu kepada Allah yang mana kita semua akan dihimpunkan kepadanya. Kemudian Allah menyambung pada ayat yang ke-10, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladina amanu. Sesungguhnya bisikan dengan kejahatan itu adalah daripada hasutan syaitan. Liyahzunal ladina amanu, untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu berduka cita. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah, dan tidak dapat membahayakan mereka walau sedikit pun melainkan dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah jugalah seharusnya orang-orang yang beriman bertawakal. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Tadi kita sudah sebutkan bahawa bila mana orang-orang yang bergosip dalam urusan maksiat, dalam urusan kejahatan, dalam urusan permusuhan, benda ini ataupun perkara ini sangat-sangat menggusarkan hati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman merasa sedih, mereka merasa tidak selamat kerana perbuatan orang-orang Yahudi tersebut. Ya. Jadi apa yang kita boleh faham, tuan-tuan, kita ni kalaulah kita nak bergosip pun, kalau kita nak berbisik, kita kena fikir implikasi daripada gosip tersebut. Adakah benda yang kita nak sebarkan ni, adakah dia akan membawa kepada kebaikan ataupun dia hanya akan membawa kepada kesedihan? Lebih haru lagi kalau dia membawa kepada kucar kacir. Kekucaran, kekaciran. Ada ke perkataan tu Ustaz? Tak ada. Oh, tak pernah lagi. Kucar kacir lah. Dia membawa kepada kucar kacir. Itu lebih-lebih lagi perlu dielakkan. Para ulama tafsir bila mana mereka berbincang dalam ayat ini, ya, mereka sudah menyebutkan satu keadaan tentang bisik-membisik ni lah. Kan? Kadang-kadang kita kadang-kadang berbisik, kita terlupa nak ambil kira orang lain. Kan? Contoh, kalau kita berada dalam satu kumpulan, kalau saya dengan Ustaz Ustaz Tarmizi, kalau kat sini dia tak jadilah, sebab kalau saya berbisik, saya nak berbisik dengan siapa lagi? Berbisik dengan Ustaz je lah. Betul. Kan? Contohlah kalau kita ada panel, kan, ada hari ulang kaji, kita ada panel. Kemudian kita berbisik berdua, meninggalkan panel tersebut. Jadi panel tu dia tidak tahu apa yang kita sedang bisik. Kan? Dan itu membuatkan dia rasa left out. Betul. Dia rasa terpinggir. Jadi itu sebenarnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza kuntum thalatha fala yatanajathna dun ats-tsalits illa biiznihi fa inna dzalika yuhzinu. Kalaulah kamu berada dalam 3 orang, kemudian maka janganlah 2 orang daripada 3 itu berbisik melainkan meminta izin dahulu daripada orang yang ketiga. Maksudnya orang yang tidak termasuk dalam bisik tu. Contoh tadi, kalau ada panel, kita kena minta izin dulu daripada panel tersebut, barulah boleh. Kalau panel tu kata tak apa, sila-sila, barulah kita boleh bercakap dalam urusan yang hanya kita 2 sahaja yang tahu. Kan? Kerana apa Nabi SAW menyebut fa inna dzalika yuhzinuhu, kerana perkara tersebut akan menyedihkan orang yang ketiga itu. Kan? Jadi ingat, bisikan yang boleh membawa kepada kesedihan orang lain sangat-sangat perlu dielakkan. Lebih-lebih lagi, kadang-kadang benda ni benda yang kita tidak sedar. Kan? Lebih-lebih lagi orang yang pandai bercakap Arab ke, ataupun dia pandai bercakap bahasa orang putih ke, kan? Contoh, kalau ada 3 orang, 2 orang ni pandai bahasa Arab, bagi contoh. Orang yang ketiga ni tak pandai bahasa Arab. Kan? Jadi 2 orang ni dia bercakap sama dia dalam bahasa Arab. Kan? Mungkin dia sebutlah kaif halak ya akhi, asak tayyib, wallah zaman ma syufnakum, apa-apalah dalam bahasa Arab. Kan? Orang yang ketiga ni terpinga-pinga, tak faham. Dia tak faham. Kan? Apa yang dia rasa? Dia akan rasalah macam, alamak, aku ni tak pandai bahasa Arab. Kan? Tengok 2 orang ni pandai bercakap. Kan? Dia akan rasa sedih. Lepas tu lebih-lebih lagi kalau 2 orang ni cakap-cakap tergelak. Gelak-gelak, ha duk cakap dalam bahasa Arab. Orang yang ketiga ni nak gelak pun apa, dia tak tahu apa yang nak digelakkan. Jadi ini hanya akan mengguris hati perasaan orang
yang ketiga. Samalah juga kalau bahasa Inggeris, bahasa orang putih, kalau duk cakap bahasa orang putih, terlupa orang yang sebelah tu tak berapa nak pandai sangat bahasa orang putih. Jadi dalam keadaan begitu, kita perlu mengambil kira orang yang ketiga. Kita perlu mewujudkan satu perbincangan yang boleh masuk tiga-tiga orang tersebut dan tidak ada siapa yang left out, yang rasa terpinggir. Dan inilah Islam. Islam ni bukan hanya sekadar kita beramal ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan hubungan antara makhluk perlu dijaga. Perasaan orang lain perlu diambil kira, walaupun dalam keadaan kita bergosip. Kalau kita, walaupun kita tidak bergosip tentang orang itu, tetapi itu bila mana ia tetap menyedihkan orang tersebut, maka perlu dijaga-jaga. Walaisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Dan gosip-gosip orang Yahudi tadi, bisikan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat yang sebelum ini, dia tidak akan memberi mudarat kepada kamu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni seolah-olah memberi ketenangan kepada umat Islam di Madinah pada ketika itu. Mereka kadang-kadang ialah hidup dalam kegusaran, hidup dalam rasa tak berapa nak selamat, sebab kita duduk tengok golongan tu macam sedang merencanakan sesuatu. Mereka sedang membuat satu konspirasi nak mengenakan kita, kan? Jadi umat Islam pada ketika itu mereka rasa seolah-olah tidak selamat. Jadi Allah memberikan kata penenangnya di sini, segala bisikan mereka, segala rencana yang mereka sedang buat, segala itu tidak akan memudaratkan kamu wahai orang yang beriman, melainkan jikalau ia diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf, maka bertawakal, bukan bertakwa, beza tu bertakwa dan bertawakal. Maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala wahai orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan dalam satu ayat lagi, ayat yang ke-11. Ini ayat yang disebutkan oleh Ustaz Tirmizi tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diminta untuk memberi ruang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkan seboleh-bolehnya, supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Maka dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat ini mengajar kepada kita satu adab ketika kita berada dalam majlis ilmu. Berlaku satu peristiwa pada zaman Nabi SAW, di mana Nabi sedang duduk dengan beberapa orang sahabat di dalam ruang yang tak berapa nak besar. Kemudian datangnya para sahabat yang lain nak join, kan, nak dengar. Sebab Nabi SAW setiap apa yang disebutkan adalah tausiah, adalah benda-benda yang baik. Datang para sahabat yang lain, dia nak join majlis tersebut tapi sempit. Jadi Nabi SAW pun memohon agar para sahabat bangunlah sikit sana dan sini. Untuk apa? Bukannya bangun untuk ganti orang tersebut, tidak, tetapi bangun untuk nak buka sikitlah majlis tersebut bagi orang-orang lain boleh join. Kerana kebaikan itu perlu dikongsi bersama. Kebaikan yang datang daripada Nabi SAW, daripada Allah Subhanahu Wa Taala perlu dikongsi bersama. Itu yang kita selalu sebutkan. Jangan lupa like dan share, sebab kebaikan itu perlu dikongsi bersama. Kan? Bila Nabi SAW nampak keadaan itu, jadi Nabi SAW pun bila Nabi suruh bangun, para sahabat tu bangun, ada setengah para sahabat yang kurang berpuas hati. Bukan mereka ingkar, tidak, tetapi mereka kurang berpuas hati kerana mereka ingin mendekati Nabi SAW tetapi tidak dapat. Jadi bila mana disuruhkan bangun, maka bangunlah para sahabat dan Allah menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Maka dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bergegas untuk mendengar arahan Nabi SAW, walladhina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang ulama, para ulama yang diberi ilmu pengetahuan, diangkat darjat mereka beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha teliti atas apa yang kamu lakukan. Ya, jadi kita lihat terlebih dahulu resolusi ataupun tindakan yang kita boleh belajar pada hari ini, tuan-tuan. Yang pertama sekali tindakan kita adalah yang pertama menjaga ucapan dan memberi salam dengan betul. Yang kedua adalah berbisik-bisik mengajak dan menyuruh manusia berbuat kebaikan, bukan kejahatan. Dan yang ketiga, beri ruang tempat duduk kepada orang lain ketika di majlis ilmu. Okay. Mengakhiri
sesi tadabbur kita pada hari ini. Saya ingin mempersilakan Ustaz Tarmizi untuk membaca sedikit doa. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Itulah tadabbur kita pada muka surat 543 ini. Mudah-mudahan sama-sama kita mengambil pengajaran yang berguna ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan untuk itu sama-sama kita mengajak semua rakan-rakan sahabat-sahabat untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Mudah-mudahan sumbangan kita memberi manfaat kepada masyarakat di luar sana yang dahagakan ilmu Al-Quran sebenarnya. Dan seperti biasa saksikan ulangan malam ini dan juga jam esok pagi. Mudah-mudahan Al-Quran sentiasa bertahta di hati kita. Jom doktor, mungkin ada ucapan? Kalau ucapan yang terakhir mengucapkan sekali lagi lah selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan insya-Allah tuan-tuan teruslah bersama dengan My Quran Time.